protection, ada goggle ni. Goggle. Cermin mata pun ada cermin mata untuk kita kata cermin mata keselamatan. Tapi kalau yang ini kita panggil goggle sebab dia full protection sampai ke tepi. Okay. Kemudian hand protection, nitrile glove yang ni. Ini saya kata kalau pakai epoxy lah. Okay. Sebab kalau kita pakai cotton glove dia tak sesuai sebab cotton glove dia masih meresap lagi. Okay. Kemudian respiratory protection, ini respirator. So kalau saya tak tahulah, mungkin kalau bagi anak saya pakai pun takut dia tak pakai nak masuk sekolah ni. Tapi sekolah buka pun untuk yang exam je, mungkin tengoklah nanti macam mana. Tapi yang ni jauh lebih selamat lah sebenarnya. Okay. Kemudian full body protection, apron and chemical suit. Sebab tu kalau tengok COVID ni sebenarnya, awal-awal dulu dia orang pakai Tyvek, branded Tyvek. Tyvek tu chemical suit dan itu tak murah tu sebenarnya. Tyvek tu. So PPE ni dia akan makan, dia menyebabkan kita guna a big chunk of money, a big chunk of budget sebab dia kebanyakan ada antaranya adalah pakai buang. Macam safety shoe tidak, ni bukan pakai buang. Tapi kalau kita kata face mask, glove kata glove, kita kata glove tu tak tahan lama. Jadi kita keep using baru. So dia akan makan big chunk of money sebenarnya. Okay. Dan dia bukanlah yang paling efektif. Kemudian ada food protection, ada boots. Ini pun dekat kilang makanan, dia orang prefer pakai ini sebenarnya. Saya tak tahu kenapa. Mungkin disebabkan hygiene lah kot. Senang nak bersihkan dan sebagainya. Okay. Kemudian element of an effective PPE. So nak bagi PPE ni efektif, pertama dia bergantung kepada employee tadi, pekerja. So kita kena bagi training, kemudian kena ada medical evaluation. Sebab itu orang yang, kalau kita kata COVID lah, kita kaitkan COVID COVID ni sebab dia kita kata patogen ni, virus ni patogen lah. So patogen ni pun kita masuk sebagai chemical jugalah sebenarnya, biological hazard. So kalau orang tu adalah orang yang berisiko tinggi tapi dia still kena keluar, contoh dia nak pergi ambil vaksin tapi dia dah ada penyakit, so pergi tempat vaksin, pergi tempat orang yang ramai, kalau dia pakai face mask sahaja sebenarnya tak cukup. Nampak tak? So training, medical evaluation, non-disposable PPE issuance record. So ada setengahnya kalau di tempat kerja, ada yang bukan disposable. Macam contoh dia tadi yang ni, respirator. Respirator ni bukan disposable. Kalau face mask disposable. Jadi bila bukan disposable, kita kena rekod. Maknanya orang tu dah diberi PPE, dah ditunjukkan cara penggunaan dan sebagainya. Kemudian fit selection. Samalah face mask. Face mask kalau kita pakaikan dekat budak, macam anak saya ada 6 tahun, pakaikan face mask. Tali dia tu saya tempat sikat, tapi dia akan jadi besar lah. Dia tutup hampir keseluruhan muka dia. Tu kena tengok. Sama juga kasut, tak semua sama saiz. Glove tak semua sama saiz. Nanti pakai glove yang terlalu besar, lagi senang tersangkut pula, jadi masalah. Kemudian equipment selection, equipment maintenance. So kena maintain juga. Kalau PPE ni kena maintain juga. Kemudian certified by DOSH ataupun badan yang sepatutnya lah. Okay. So chemical hazard management. Ni cara pengurusan chemical. Okay. So dia punya life cycle macam mana? Mula cradle, ambil daripada raw material. Sama ada pokok ke, tanah ke, apa lagi? biji ke, ataupun panggil apa? Hidrokarbon ke, ambil, lepas tu bawa pergi kilang. Bawa pergi kilang, proses, pakai. Jadi semi finished product ke dan sebagainya. Lepas tu dia pergi. Kalau kita boleh gunakan, kita gunakan semula, reduce, reuse and recycle. Tak boleh kita dispose. Dispose ni kena ada dispose yang betul lah. Dan selalunya kalau kita dispose landfill, dia akan jadi masalah. Biasanya kalau nak dispose, kita dispose secara incinerator, which is cost dia mahal lah. Sebab tu kalau chemical ni ada beberapa jenis lah. Ada antaranya dia jatuh bawah schedule waste. Schedule waste kita kena buang kat kualiti alam. So kualiti alam tu dia akan masukkan dekat incinerator. So chemical hazard management macam mana nak jadi efficient? Pertama, registration of chemical. So kita kena
daftarkan chemical kita, kita kena buat satu list untuk chemical kita. Kemudian purchasing procedure and specification. So kalau ada guna degreaser, kena bagi tahulah macam tadi, kena labelkan dengan betul, mengikut class regulation, kemudian bekas dia betul, kena supply SD sekali. Kemudian stored in decimated area, tempat yang bersesuaian mengikut kepada manufacturer tadi. Safe storage, transfer, handling and disposal. Kemudian kita dah baca tadi dia punya SDS, kena buat medical surveillance sebab bergantung kepada jenis chemical tu tadi. Okey, medical surveillance nanti saya ceritakan sikit lagi. Kemudian training and education. So training and education kena bagi tahu orang yang mengendalikan tu. Macam mana dia boleh kendalikan dengan selamat, apa PPE dia, macam mana cara dia nak simpan dan sebagainya. So kita kena bagi pendidikan juga pada orang tu. Kemudian emergency and first aid measure. So nak cuci mata, so kena guna saline water. Ada tak saline water? Ada tak pancuran air untuk mata? Ada tak pancur basah untuk mandi kalau terkena chemical yang berbahaya? So tengok pada register of chemical tadi. Perlu tak kita ada benda ni? Okay, so now saya nak go pada medical surveillance. Medical surveillance ni sonok. Okay, saya nak tanya. Okay, saya nak tanya pada Anis tadi dah tanya. Adilah Aziz. Adilah Aziz ada? Cikgu? Ada Cikgu Adilah? Cikgu Adilah ada? Ada. Cikgu Adilah Aziz. Cikgu Azilah. Ada. Okey, boleh tunjukkan muka? Boleh. Oh, sama Azila Aziz dan Adilah Aziz, sama kan? Oh, Adilah. Adilah Kevin Intan. Cikgu Adilah Kevin Intan. Nama sama, Adilah Azila. Okey, pronunciation saya tak berapa ni. Okey. Cikgu Adilah Aziz Kevin Intan ada? Tak ada, dia lambat sikit. Tak apalah, Cikgu Azila lah. Cikgu Azila Aziz. Nama dekat-dekat cikgu ni. Keliru saya. Okey, Cikgu Azila. Ya, saya. Boleh onkan kamera? Boleh. Okey, Cikgu Azila. Okey. Cikgu dekat mana? Dekat rumah. Dekat rumah. KB mana? KB Ceno, KB Pertanian Ceno. Okey, KB Ceno. Okey. Soalan. Adakah cikgu sihat? Ni medical surveillance. Alhamdulillah sihat. Macam mana cikgu tahu cikgu sihat? Sebab tak ada simptom-simptom sakit setakat sekarang. Okey, tak ada simptom sakit. Okey, betul, cikgu sihat. Secara orang kata secara fizikalnya alhamdulillah sihat. Secara amnya lah, secara general ni sihat lah. Okey, tapi siapa yang mengesahkan cikgu betul-betul sihat? Tak ada, saya Tak ada, sendiri je sahkan? sendiri. Boleh mungkin nanti boleh apply jadi MA ni. Okey, kenapa saya tanya soalan ni? Okey, soalan saya yang seterusnya adalah bila last cikgu buat medical check up? Medical check up? Bila last? Masa sebelum 2-3 tahun lepas lah. Kan, betul. Kalau kereta, berapa kali kita pergi servis check kereta tu? Setiap 5,000 kilometer kan? Betul, 6 bulan sekali. 6 bulan sekali lah lebih kurang. Tapi kita, itu kereta tu. Badan kita tak pergi pun 6 bulan sekali. Lagi sayang kereta daripada diri sendiri. Okay, alright. So, kenapa saya tanyakan soalan ni? Okay, antaranya adalah sebab saya bekerja dalam industri oil and gas. Saya kena pergi offshore. Salah satu syarat ni, kalau saya nak kerja kat laut ni, saya kena buat medical check up secara berkala. Sebelum ni, saya buat pada tahun 2019, bulan September.
full medical check up. Full medical check up. Cek paru-paru, tiup, cek telinga, ambil darah saya. Banyak dia ambil darah saya. 3 tabung dia ambil darah saya nak hantar pergi lab. Dan yang latest sekali saya buat medical check up adalah minggu lepas. Hari Rabu. Hari Selasa kan Mak Ali Hijrah kan, hari Rabu saya buat medical check up. So lepas saya buat medical check up tu, umur 39 tahun, saya punya kolesterol border. Kolesterol saya lebih 1. Lepas tu apa lagi? Oksigen konten dalam darah ada. Lepas tu gula. Dan ada beberapa lagi lah. Okay? Dan kos untuk full medical check up tu RM500. Tapi 3 tahun sekali. Okay? Sama juga sebab dalam slide tadi kita kata medical surveillance. Sebenarnya adalah baik untuk kita pergi buat medical check up once in a while. Okay? Sebab tu orang mengandung dia akan pergi medical check up berapa kali? Tiap bulan. Okay? Alright cikgu So nanti boleh fikir-fikirkan bila nak buat medical check up. Okay? So baiklah sebab mungkin 3 tahun sekali, 2 tahun sekali, boleh tanya klinik, boleh tak buat full medical check up, berapa kos dia. Kita boleh call dan minta dia punya quotation sebenarnya. So itu pun baik jugalah, nanti dia check lah kita punya air kencing apa semua dan sebagainya. Okay, alright cikgu terima kasih So cikgu Hayati kata doktor sahkan. Okay, betul lah doktor sahkan. Sebab doktor ni dia perubatan pakar dekat dalam bidang dia. Okay, sebab tu saya kata memang bagus sebenarnya kita buat medical check up ni. Tapi kadang-kadang kita memikirkan kos. Bila kita memikirkan kos, sekali kita pergi servis kereta berapa? 2 kali kita pergi servis kereta berapa? 3 kali kita pergi servis kereta berapa? Tapi untuk kita buat medical check up, kita berkiu-kiu. Tak sakit tak payah jumpa doktor. Itu yang kita tidak membudayakan perkara tu. Sepatutnya kita membudayakan perkara tu. Once in a while, kita rasa kita nak buat medical check up, kita buat. Macam saya, kebetulan saya bekerja dalam industri oil and gas tu, memang saya kena buat medical check up, tapi at my own cost sebab saya industri gig. Saya tak boleh claim dengan syarikat, tapi memang saya kena keluarkan. Dan kerja belum tentu dapat lagi, belum tentu naik offshore lagi, tapi saya kena buat juga medical check up untuk make sure saya sihat. Tapi maknanya saya win dua benda lah. Kalau dah ada orang panggil pergi kerja, saya boleh pergi kerja. Tapi kalau tak ada orang panggil, saya tahu saya sihat. Tapi sekarang ni umur 39, saya tengok saya punya medical punya result itu hari, ada lebih sikit lah. Kolesterol ada lebih sikit. Lepas tu adalah 2-3 benda, tapi tak banyak. Dia masih within the range, tapi lebih sikit. Disebabkan saya tanyalah dengan doktor tu, dia cakap disebab faktor umur dia kata. So you dah kena start jaga pemakanan, jaga you punya BMI dan sebagainya. So you kena bersenam dan tengok pemakanan. Dia kata, wah saya dah macam Okay, alright. Itu selingan lah. Sebab ada dalam slide, kita discuss lah benda tu. Okay, alright. Saya sambung. Okay, so medical surveillance tadi. Ini kalau dalam syarikat lah yang akan hantar. Tetapi kalau macam saya orang industri gig, kena buat sendiri. Okay. Kemudian chemical register. So set up the chemical register tracking of chemical use. Apa yang kita gunakan. Kemudian chemical register must be according to use regulation 2000 requirement. Sebab macam kalau mana-mana KV, cikgu-cikgu yang daripada KV tu pilih nak buat chemical register, nak buat legal requirement, boleh buat untuk use regulation ni. So copy balik use regulation tu, tengok macam mana. Okay, kena ada chemical register. Ada ke tak ada? Oh, comply ke tak comply? Tak comply. So nanti kena buat. So kalau dah buat tu nanti boleh guna lah. Bila KV buka balik nanti dah boleh guna. Okay. So, maknanya listkan chemical tu, cari SDS dia, simpan satu file. Untuk pemprosesan makanan lah. Lepas tu boleh bagi benda tu dekat kursus-kursus yang lain, tempat yang lain pun dia buat juga. Macam tu. Okay. Kemudian the information in the register will enable safe system of work to be established for receiving, storage, handling and disposal. So lepas pada tu nanti dah buat register ni tadi, so kita boleh tahulah sebab kita dah ada SDS dan sebagainya, boleh kita tahu macam mana cara penggunaan, cara penyimpanan, macam mana kita nak
handling, pengurusan dia dan kalau kita nak dispose. Dekat situ pun kita boleh develop training material dan sebagainya. Safe work system pun boleh. Alright. Kemudian the information in the register whenever the safe system to be established. Okay, ni tadi. Kemudian will consider a list of approved chemical. So maknanya kita boleh tengok kat situ adakah chemical yang kita gunakan tu adalah approved chemical. Kemudian the register is usually a starting point for the assessor to conduct CHRA. Manalah tahu besok tiba-tiba KPM cakap okay kita nak conduct CHRA dekat semua sekolah-sekolah kan. Di bawah KPM. So dah ada dah chemical register ni. So dah senang. Masa tu tak payah nak buat dah. Sebab selain daripada pemprosesan makanan, sekolah-sekolah di bawah KPM ada makmal. Kalau sekolah sains, sekolah sains tu dia ada makmal kimia kan. So bila ada makmal kimia tu macam-macam proses kimia yang dijalankan dan register chemical tu saya tak pasti ada ke tak. Kemudian chemical hazard management, inilah contoh dia chemical register. Okay. So ni boleh dapat daripada website JKKP lah ni. So kalau nak buat chemical register boleh guna yang ini. Tapi yang saya bagi semalam tu legal register. Itu lebih simple lah sebenarnya. Okay. Kemudian chemical handling process, handling management dia, pengurusan dia. So macam mana kita receive, storage, transport, kemudian gunakan emergency response dan disposal. Okay. So handling process, kita kena identify, kemudian packing dia. Packing ni jatuh bawah kelas lah. Kemudian cara kita menyimpan, cara kita mengangkut, kemudian emergency procedure, kemudian appropriate PPE. PPE kita dah bincangkan tadi. So emergency procedure pun kita dah bincangkan sebelum ni. Jadi kalau terkena tumpahan, terkena percikan dan sebagainya, macam mana kita nak bersihkan dan sebagainya. Tapi kalau ada adverse effect, kena seek immediate medical attention. Okay. So storage ni penyimpanan, kita kena asing-asingkan mengikut kepada hazard. Maknanya dia tak boleh simpan dua chemical yang tak compatible. So nanti kalau kita letak sebelah dia reaction. Kemudian forced ventilation. Forced ventilation and closed space. So maknanya kalau kita simpan dalam ruang yang tertutup, kena ada pengudaraan yang baik. Maknanya pasang exhaust fan, mesti ada in and out punya udara lah, sebab jangan nanti kita buka, kita hidup, kita terus pengsan. Fire detection, prevention and spill control. Ni pun kena ada. Kemudian permit for storage and usage, example radioactive material. So ni kita tak ada lah. So just untuk pengetahuan saja. Kemudian warning sign. Ni bila kita menyimpan dan kita mengendalikan bahan kimia. So macam ni contoh, gas, no smoking, match or lighter. Ataupun lights lah. Post a hazard at hazard area entrance. Indicate hazard warning, written dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, printed in dark red against white background. So ini. So dia merah dan putih. Ini chemical hazard, so kena ada signage dekat tempat storage tu. Jadi tak semua orang boleh masuk dan mestilah dikawal dengan baik. Kemudian penyimpanan lagi, gunakan PPE yang betul bila mengendalikan. Kemudian SDS tadi, check SDS sebelum kita menyimpan ataupun kita memindahkan. So kena ikut suhu chemical tersebut. Ini kena report SDS. Sebab tu SDS tu penting. Kemudian store chemical no higher than the eye level. So tak boleh tinggi lagi daripada eye level. Ni kena, benda ni kena tengok-tengok lah ni. Maknanya kalau kita buat racking system, kena pastikanlah. Keep large bottle or acid on low shelf so they are easier to get. Ini pun memanglah, sebab botol yang besar kita simpan dekat bawah supaya dia lebih stabil. Jangan barang yang ringan kita simpan kat bawah, barang yang berat kita simpan kat atas. Nanti dia boleh topple, boleh jatuh sebab tak stabil. Okay. Kemudian chemical storage safety checklist. Keep container holding liquid based on lower shelf. Tadilah. Okay. Kemudian ini liquid base lah. Kemudian store drum individually, not in stack on rack or other similar material. So kalau drum ni kita tak boleh tindih-tindihkan, melainkan yang dah kosong lah. Okay.
Kemudian bases must be kept separately from acid. Base dan acid kena asingkan. Flammable material must be kept away from oxidizer and any source of ignition. So oxidation ni dia macam bahan-bahan yang mengoksida. Bila dia mengoksida ni, kalau dia lekat dengan flammable dia boleh terbakar. Itu yang kita tak nak tu. Ni contohlah. Macam mana? So pagar, lepas tu ni staking. Kalau dia bukan metal, dia boleh staking. Kalau dia metal, dia tak staking macam ni. So ni kabinet, chemical cabinet. Ni antaralah contoh. Okay. Kemudian transportation. Never transport chemical in open container. So dia mesti dalam bekas tertutup. Sebab kalau dia terbuka ni, dia boleh spill over lah. Okay. Kemudian unlabeled container, tak boleh. So mesti ada label baru kita transport. So kalau nak transport, nak pindahkan sebagainya mesti. Kemudian spill procedure. So kalau ada ketumpahan, macam mana kita nak bersihkan ketumpahan tu, kena ada prosedur dia. Ini bergantung kepada jenis chemical lah. Sama juga macam minyak. Kalau minyak tertumpah, minyak masak tertumpah, kita nak cuci macam mana? Sebab tu grease trap. Akan ada grease trap. Kalau dalam industri makanan ni, mana-manalah, restoran ke dapur dan sebagainya, dia ada grease trap. Sebab dia tak nak minyak tu masuk ke longkang sistem pengairan. Okay. Wear PPE, never leave chemical unattended. So jangan tinggalkan bahan kimia berbahaya lah, terutamanya tadi berdasarkan pada dia punya HZD, tanpa ada orang yang menjaga lah. Right? Kemudian ini kena tengok betul-betul. So kalau kita ada hazardous chemical yang kita kata bahaya, kalau kena pada tubuh badan dan mata, kena ada ini. Ni ada tak dekat apa ni, KV? Ya, betul. Ada tak cikgu? Gambar ni. Shower ni. Emergency shower ni ada tak? Dekat luar tak ada, dalam toilet ada rasanya. So kalau ada tu alhamdulillah lah. Sebab kalau seingat saya, macam saya dulu sekolah biasa tak ada. Sekolah biasa tak ada benda ni. Tapi kalau ada pun mungkin dekat dalam makmal kimia lah, makmal sains tu je lah yang ada ke, tempat lain tak ada. Okay, alright. So usage and handling, safe system of work, grounding and bonding. Grounding and bonding ni biasanya untuk flammable liquid lah. Kemudian isolation of ignition source. So kena jauh daripada ignition source, benda-benda yang flammable, chemical yang flammable. SDS, kemudian labeling. Labeling ni kalau kita pindah-pindahkan lah. Okay. Housekeeping, hygiene facility, kemudian emergency. Inilah shower tu tadi. Okay, emergency facility. Inilah antaranya. Okay. Kemudian ni emergency response spillage. Ni contohnya lah. Ni contohnya. Okay. So yang ni pun mungkin nanti boleh bincangkan dekat dalam safety committee. Nak ada tak benda ni. So ni ular ni. Ular ni absorbent ni sebenarnya. So dia kita kata apa? Absorb. Jadi kalau KV ada pemprosesan makanan, lepas tu mungkin ada kursus-kursus lain yang menggunakan chemical juga. So bolehlah berbincang untuk beli yang minimum. Tu nantilah. Kalau perlu beli, kalau tak perlu mungkin boleh taruh dalam procurement untuk yang akan datang. Okay. So don't try to handle an accident for which you are not trained. So kena berlatih jugalah ini. Kena buat latihan. Okay. Kemudian emergency response, spillage, assess the risk, select PPE. So untuk kita buat kerja pembersihan pun kena ada PPE yang khas. Maksudnya boots dia dan sebagainya. Confine the spill, stop the source. So matikan, kalau boleh tutup valve dia dulu, so supaya dia tak banyak dia melimpah. Clean up, decontaminate, complete the required report. So kena ambil gambar dan sebagainya lah. Okay, ni kalau terbakar, ini kita dah bincangkan semalam. Hazardous material fire can be much more dangerous than other kind of fire. So kadang-kadang hazardous chemical ni kalau dia terbakar, dia jadi lebih bahaya daripada bahan-bahan biasa je. Sebab dia punya wasap tu mungkin hazardous, mungkin toxic dan sebagainya. Do not try to control the large fire by yourself. Kalau api tu besar, jangan buat seorang-seorang. Padamkan 2-3 orang, gunakan pemadam api yang banyak.
Alert emergency personnel kena beritahu orang yang terlatih untuk handle situasi kecemasan. Kalau orang untrain mungkin dia boleh menyebabkan kes tu menjadi lebih teruk dan sebagainya. Itu kita tak nak lah. Kemudian chemical untuk kita dispose. So kena identify the stages, highlight to the staff concern. So siapa yang bertanggungjawab untuk menguruskan dispose chemical ni. Place in drum, label and record. Kemudian simpan dekat tempat yang designated. Send approval disposal site, schedule waste according to DOE. Okay. Kemudian avoid pollution to the environment, handled by approved company. Okay. Habis. Ada soalan? (11.34) 66 ni. Okay. Alright. Ada soalan tak cikgu? Tak ada. So far, okay. So, tutorial 1 dan tutorial 2 dah complete. Okay. Sekejap, saya try tengok tutorial 3 ni. Buat ke belum? Okay, alright. Okay, tutorial 3 masih ada yang belum lengkapkan lagi. Okay. So, tutorial 3, okey tak apa. Nanti sekejap lagi saya semak, okey. Kalau perlu saya akan serahkanlah lagi satu. Rasanya ada satu lagi tutorial ni. Tutorial 4. Sebab besok kemungkinan kita tak buat tutorial. Mungkin saya pass kepada cikgu untuk completekan assignment tu lah. Yang ada 2 assignment tu. Okey. Right? Jadi with that saya tak nak further ado lagi. Kalau tak ada soalan, saya serahkan semula kepada Cik Bai lah. Cik Bai. Okey, saya serahkan kepada Cik Bai untuk ambil attendance ke dan sebagainya.